Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Semoga semua belum tidur lagi. Sekejap guys betulkan spek jap. Apa khabar semua? Diharap semua masih belum lagi tidur. Jadi bolehlah kita ambil kesempatan ni untuk kita bersembang-sembang ekonomi sekejap. Kita tengok apa keadaan yang berlaku dan juga ada satu berita yang kurang menyenangkan lah guys, iaitu apabila menara Merdeka 118 Tower kita dipanjat sekali lagi. Akan tetapi guys, tak boleh jerit-jerit guys. Malam-malam ni anak saya tidur. Okay guys tak boleh jerit-jerit akan tapi malam ni. Waalaikumsalam Ekal Enrik. Assalamualaikum. Akan tetapi malam ni slow je. Okay guys, apa khabar? Bang, kalau warga asing asyik hantar duit balik negara diorang ada kacau ekonomi ke? Of course lah, kan? Of course. Kita punya kadar tukaran kita akan jatuh lah guys. Kita punya kadar tukaran kita. Sebab apa? Duit kita mengalir keluar. Namun namun tu bukan tagline saya. Tagline orang. Salam bang. Waalaikumsalam. Okey. Waalaikumsalam. Terima kasih Sultan Pemarah. Assalam Nazri, saya property agent. I have few and listing. You have VVIP contact can recommend. Saya dah lama tak ada VVIP contact. Saya dah keluar daripada zaman corporate dah beberapa tahun. Saya dah lost contact dengan VVIP. Minta maaf lah Dulu saya berkecimpung dalam bab tu, tapi dah lama jugalah guys Saya dah bersara ni, saya dah lost contact lah. Waalaikumsalam. Akan tetapi Muhammad Farid Salahudi. Guys, saya punya suara ni okey tak guys? Saya cuba test mic baru ni. Okey tak suara saya? Guys, saya pelik kan korang perasan tak apa ni, menara 118 Merdeka dipanjat sekali lagi. Ini sebenarnya menimbulkan suara ngam. Okey, ini sebenarnya kan guys menimbulkan menimbulkan nanti cakap kemaluan yang besar. Nanti orang cakap saya macam Sami Value pula. Kan sebenarnya ini menimbulkan beberapa persoalan lah yang kita tak dapat jawapan guys Contohnya macam mana dia orang panjat tu. Contohnya macam mana dia orang tahu jalan naik ke atas. Contohnya lah macam mana dia orang tahu yang gate tu kena potong guys. Macam mana guys dia orang tahu? Kan ini menimbulkan beberapa persoalan tu guys yang tak dapat dijawab. Kecuali kalau ada orang dalam yang feed diorang information. Saya bukan nak buat satu konspirasi teori, tapi macam tu lah guys Selamat pagi Marketing 108. Guys, Muhammad Farid. Saya pun terfikir macam tu Saya rasa macam kadang-kadang you rasa tak macam marketing. Hai Yunis. Tadi saya nampak Yunis Tak guys, saya rasa kadang-kadang saya rasa benda ni macam konspirasi teori buat marketing. Korang tak rasa macam tu ke guys Saya rasa macam konspirasi teori macam marketing. Macam seolah-olah ni adalah satu konspirasi marketing Saya kadang-kadang terfikir benda macam tu Saya baru nak cakap tadi. Tadi abang tu dah cakap. Siapa bang ni Muhammad Farid Salihudi. Dia cakap marketing. Saya tu pun terfikir benda yang sama guys. Kan perlu marketing ke bang? Tak tahulah guys Kadang-kadang guys saya tak boleh nak faham macam mana orang boleh panjat menara tu dan lepas tu dia boleh tahu pula tu jalan ke atas. Macam mana plan tu guys? Kalau saya pun duduk walaupun saya ni warga negara Malaysia, lagi satu dia orang tak pernah masuk pun menara tu. Macam mana dia orang tahu menara tu nak pergi ke atas jalannya macam mana? Kan? Kalau kita pun tak tahu nak pergi atas nak lalu mana Lagilah kalau kita menyelinap masuk nak lalu jalan tikus kan. Lagilah kita kena tahu jalan tu ke mana. Jadi macam mana dia orang boleh tahu semua ni? Macam mana dia orang boleh tahu yang dia orang kena potong pagar? Potong satu gate tu sebelum dia orang masuk ke menara.
Jadi diorang siap-siap dah prepare tau barang ni semua. Macam mana diorang tahu diorang kena potong benda tu? Jadi macam mana diorang dah siap-siap prepare benda tu? Korang tak rasa pelik ke guys? Kadang-kadang aku rasa pelik benda ni. Kadang-kadang aku rasa ni macam macam marketing lah. Kan? Dia orang duduk dekat dengan building dan study about the building. Mungkin lah ni macam filem-filem Hollywood kan. Sebelum diorang masuk ke ke building tu, diorang apa ni, duduk dekat sebelah building, diorang perhatikan, tengok. Mungkin juga kan. Marketing je tu bang, untuk tarik pelancong Malaysia. Yes, saya pun kadang-kadang terfikir macam tu tau. Marketing untuk menaikkan nama Malaysia dekat antarabangsa dan juga mengajak orang masuk Malaysia tengok Menara 118 tu. Kan, you all tak rasa macam tu kan? Bang, CPI US dah turun. Yes, CPI US dah ada tanda-tanda dan juga indikator yang menunjukkan diorang inflation dekat US sekarang ni dah ada tanda-tanda yang menunjukkan dia semakin menurun guys. Akan tetapi dia tak boleh jerit-jerit guys malam-malam ni, nanti anak saya sadar pula. Akan tetapi akan tetapi guys belum ada petanda lah yang bahawa Federal Reserve mungkin akan slow down dia punya kenaikan dalam interest rate dia. Itu pun walaupun pun kita kena tunggu juga guys. Okay, sebab dunia tak tahu Malaysia ada lagi menara tinggi. Mungkin last time kita kan ada menara KLCC kan, lepas tu kan dah kalah kan guys, kena potong kan. Lepas tu kan Menara 118 kan, mungkin orang tak tahu Menara 118 ni adalah yang second tertinggi dekat dunia. Mungkin lah mungkin naik ke atas tu memang semudah tu, tapi kita memang tak tahu. Yelah, betul. Akan tetapi bang, guys, saya ada keluarkan satu baju akan tetapi. Kalau you all minat dan berkenan, boleh lah shopping dekat saya punya TikTok shop. Boleh lah tengok-tengok kan, support sikit kan. Okay, baju tu actually ada orang tanya saya, bang kenapa sampai 45? Sebenarnya guys, baju tu adalah baju yang kualiti. Dia punya kualiti baju kain tu adalah yang bagus lah. Dia ada 3 grade guys tapi saya ambil kain yang paling bagus sekali lah. Okay guys. Nazri pakai Instagram ke? Saya dah tak aktif dekat Instagram dah. Saya tak tahu kenapa. Dulu saya pakai Instagram tapi saya dah tak aktif dekat sana. Bang, apa terbaik untuk kekuatan ekonomi jika tidak expansionary fiscal policy? Okay guys, sebenarnya sebenarnya polisi ekonomi ni dia bergantung kepada keadaan ekonomi. Kadang-kadang kegawatan ni pun dia ada banyak jenis guys. Dia ada banyak jenis. Macam tadi saya ada buat satu video mengenai Rafizi Ramli kan. Lepas tu saya ada cakap tentang risiko stagflasi. Jadi sebenarnya dalam keadaan stagflasi tidak semestinya guys kita buat fiscal expansionary policy. Sebab kalau masalah stagflasi itu berlaku, stagflasi pun adalah satu masalah kegawatan ekonomi juga. Tapi kalau masalah stagflasi itu berlaku, kita buat fiscal expansionary policy, masalah tu makin teruk guys. Sebab tu pada tahun 1980-an apabila berlaku pertama kali dekat dunia masalah stagflasi dekat Amerika Syarikat, masa tu ahli ekonomi bingung tu guys masa tu kebanyakan pakar-pakar ekonomi dekat dunia ni bingung. Pada masa tu tak salah saya tahun 1980-an. Diorang tak dapat jawapan tau. Kenapa kadar inflasi meningkat pada masa yang sama, lepas tu pengangguran tinggi? Sebab keadaan ni tidak pernah berlaku dekat dunia guys Dia menentang arus. Dia menentang satu hukum Keluk Phillips. Kalau korang yang belajar ekonomi tu korang faham Dia ada satu hukum Keluk Phillips guys Dia melawan Keluk Phillips. Maksudnya kadar inflasi dan kadar pengangguran ni meningkat pada masa serentak. Jadi ahli ekonomi bingung. Jadi pada masa tu diorang buat fiscal expansionary policy dan keadaan inflasi makin teruk. Okay. Jadi dalam keadaan sebab tu kita kena faham keadaan kegawatan ekonomi apa yang kita hadapi sebenarnya. Lepas tu barulah kita boleh buat melaksanakan dasar ekonomi yang sesuai. Okay. Sebenarnya tidak semestinya contohnya macam stagflasi dia guna lebih kepada supply side economics. Dia bukan fiscal expansionary, dia supply sides. Nanti mungkin saya boleh ceritalah supply sides lagi.
Saya pun tak tahu di Malaysia ada menara tertinggi dunia. Guys, sebelum ni guys, saya cakap terus terang dengan korang saya pun tak perasan guys yang dekat Malaysia ni menara 118 tu adalah yang kedua tertinggi dekat dunia. Korang pun sama macam aku kan. Kan? Korang pun sama macam aku, betul tak? Aku tak tahu. Aku tahulah menara 118 tu memang salah satu menara tertinggi dekat dunia. Tapi aku tak tahu yang menara 118 tu adalah nombor 2 tertinggi dekat dunia. Lepas ada 2 orang daripada Rusia tu kan, dia manjat, baru aku tahu itu adalah menara kedua tertinggi dekat dunia. Dia stagflasi. Dia bukan ejaannya macam tu guys. Dia bukan macam tu tuan. Ejaan stagflasi ni STAG. Stag, bukan stag macam tu. Apa sebab stagflasi dan pengangguran berlaku serentak? Dia disebabkan, panjang cerita ni. Dia disebabkan oleh satu lagi bidang ilmu yang kita namakan sebagai rational expectation. Rational expectation macroeconomics. Ini adalah satu yang menarik kalau saya buat video lah. Dia berpunca daripada ekonomi jangkaan rasional, kemudian dia menyebabkan stagflasi, dan kemudian dia kawal dengan dengan supply side. Itu dia punya sequence lah guys dekat dalam, nanti saya buat satu video guys InsyaAllah. Saya buat satu video macam manakah sejarah stagflasi ni berlaku. Dia ada satu cerita tu yang dinamakan rational expectation. Okay, itu bidang dalam sikit guys stagflasi, betul ejaannya macam tu, STAG. Korang sambil-sambil tu korang boleh google lah stagflasi tu maksudnya apa. Dan beli buku support akan tetapi. Alhamdulillah, terima kasih Muhammad Farid Salihudi, terima kasih banyak-banyak tuan support. Bang, minta tolong terangkan kenapa inflasi meningkat pada masa unemployment menurun. Itu masalah stagflasi. Okey guys, nanti besok saya akan keluarkan satu video stagflasi. Korang tengok nanti korang tak tengok video aku. Korang tengok video aku. Aku akan keluarkan satu video stagflasi, the origin of stagflasi. So maksudnya kenapa? Kalau kena faham, ada satu hukum dinamakan Claude Phillips guys Claude Phillips ni adalah kadar pengangguran dan kadar pengangguran dan inflasi mesti berhubung ataupun berkorelasi secara negatif. Dia tidak boleh berkorelasi secara positif. Itu namanya Claude Phillips. Sementara tu korang boleh google lah nanti. Okay, jadi Claude Phillips ni dia punya hubungan antara unemployment dan juga inflation tu berhubung secara negatif. Kalau inflation naik, unemployment akan jatuh. Kenapa? Ada sebab dia guys. Okay, nanti saya explain lah dalam video. Besok saya akan release satu video stagflasi. Sebab apa saya cakap stagflasi ni kemungkinan boleh berlaku dekat dunia dan juga dekat Malaysia pada tahun ni. Seriously said stagflasi adalah risiko yang mungkin akan berlaku pada tahun ni. Okey, jadi kita kena faham konsep tu. Jadi awal-awal aku akan ajar korang apa itu stagflasi. Nanti bila keluar pasal berita pasal stagflasi, korang dah relax kan, korang dah faham benda ni kan. Orang lain terpinga-pinga, korang yang follow aku, korang semua dah ready dah dengan ilmu ni. 0% inflasi pun tak boleh. Jadi berapa kadar inflasi yang sihat? Okey guys, betul, Sultan Pemarah cakap tu betul. Okey, jadi korang pernah ingatkan satu kempen inflasi sifar wawasan kita, itu adalah kempen yang salah guys jangan ikut tu. Betul guys itu inflasi sifar wawasan kita tu adalah satu kempen yang salah. Semasa saya belajar dekat universiti dulu, saya belajar dekat UM dulu, benda tu menjadi satu, orang cakap tu benda yang diketawakan guys serius saya cakap. Betul lah, itulah saya boleh cakap macam tu lah. Jadi inflasi zero ni tak boleh guys. Inflasi zero ni maksudnya ekonomi kita kurang sihat. Jadi inflasi yang bagus ni berapa? Dalam lingkungan 2 hingga 3%. Itu dipanggil sebagai inflasi sederhana. 2 hingga 3% tu inflasi yang sihat. Jadi kalau central bank ni dia nampak inflasi macam sekarang lah, dia lebih kepada 3%, contohnya macam 4%, itu dikata dah tinggi guys. Pada masa tu dikata dah tinggi dah tu. Jadi dia orang akan sibuk naikkan OPR. Korang tengoklah guys setiap kali OPR naik, korang tengok kita punya inflation cukup. Ataupun korang tengok ada tanda-tanda inflation naik, korang tahu apa akan berlaku, OPR akan naik. Seriously, bank negara tidak akan membenarkan OPR berada dekat level yang sama kalau inflation kita naik. Okay,
Serious guys, this is basic monetary policy. Monetary policy dia ada satu bidang cabang tu dinamakan monetary policy. This is basic monetary. Berapa kos belajar kat UM jujur bang? Okey, saya tak tahu sekarang lah. Sekarang saya tak tahulah guys. Masa saya belajar tu sekarang saya tak tahu guys tapi masa saya belajar dulu dia tak sampai 20k untuk buat degree. Kalau tak salah saya 18k ke macam tu guys. Saya tak ingat sangat lah. Dah lama guys saya tak rasa sampai 20k lah. Yang buat 20k lebih masa saya buat master. Okay. Saya rasa tak sampai 20k lah. Mungkin 18k ke macam tu. Tapi dah lama lah. Sekarang yuran sekarang saya tak tahulah. Okay. Bang, boleh tak ekonomi Malaysia boleh jadi macam 1993 balik? Agak mencabar guys. Agak susah kalau tanya saya. Okay. Agak susah kalau tanya saya lah untuk kita kembali ke zaman kegemilangan pada tahun 1990-an dulu, iaitu semasa kita berada dalam keadaan Asian Economic Tigers. Susah guys, agak susah. Sebab sekarang ni kita berada di satu zaman yang ekonominya tidak menentu. Sama ada dia disebabkan oleh alam semula jadi ataupun perbuatan manusia. Okay. Macam mana saya cakap alam semula jadi ni? Contohnya macam penyakit lah. Penyakit virus ni semua kan. Itu benda yang kita tak boleh kontrol. Lagi satu, contohnya macam Rusia tiba-tiba sekat minyak. Itu pun perbuatan manusia. Itu pun kita tak boleh nak kontrol guys Jadi benda-benda ni mengakibatkan ketidaktentuan dalam ekonomi dunia yang semakin menjadi-jadi sejak kebelakangan ni. Jadi pada saya lah untuk kita dia tidak mustahil, tapi pada saya agak mencabar. Tapi benda yang paling kita kena buat sekali ialah memperbetulkan struktur ekonomi kita semula. Kita buat dulu benda-benda yang kita boleh buat. Contohnya ialah kita betulkan administration kerajaan lah. Kurangkan rasuah, kurangkan kebocoran kan. Kurangkan rasuah, kurangkan kebocoran, InsyaAllah kita boleh pergi balik ke zaman kegemilangan kita. Tapi benda-benda asas ni kita kena betulkan dululah guys. Okay. Tapi kalau kita sibuk dengan duit rasuah ni semua kan, bocor semua sana sini kan, kita nak pergi ke zaman kegemilangan apa benda? Bang, ada ura-ura tak nak buat kelas basic ekonomi pada kami? Sekarang setakat ni saya tak berani nak bagi komitmen lah guys. Saya tak berani nak bagi komitmen. Okay, saya bagi ilmu percuma dululah dekat saya punya TikTok ni. Korang follow lah untuk saya buat kelas tu, saya tak tahulah. Mungkin saya belum layak lagi kot guys untuk jadi sifu. Mungkin saya belum layak lagi guys untuk mengajar. Saya tak layak lah guys. Saya tak rasa saya layak. Sayang dasar ekonomi Bumi Putra tidak lagi diteruskan. Ya. Bang, sektor saham apa yang tumpuan melabu 2023? Tu kena tanya DDNK. Apa solution keluar dari stagflasi kalau terjadi? Okey, ubat untuk stagflasi yang setakat ni diterima. Ubat remedy untuk stagflasi adalah supply side macroeconomics. Supply side, iaitu dasar supply side. Bila dasar supply side ni dibuat, maksudnya kerajaan kena banyak orang cakap tu campur tangan dalam memastikan supply barangan dan perkhidmatan diperbanyakkan. Diperbanyakkan. Contohnya kerajaan bantu macam mana sekalipun untuk perbanyakkan telur dalam pasaran. Telur. Contohlah ayam, kerajaan perbanyakkan ayam. Banyakkan supply ayam. Banyak, semua kena banyakkan guys. Itu dinamakan supply side. Akan tetapi supply side ni dia punya masalah dia ialah dia melibatkan perbelanjaan kerajaan yang tinggi. Okey, sebab itulah dia bukanlah satu dasar ekonomi ataupun polisi ekonomi yang popular. Sebab supply side macroeconomics susah dan sukar untuk dilaksanakan oleh negara-negara yang berhadapan dengan masalah defisit dan juga hutang yang tinggi. Negara-negara yang berhadapan dengan defisit dan hutang yang tinggi ni dia tak boleh melaksanakan dasar supply side. Itu adalah cabaran supply side. Okay guys, insyaAllah besok saya akan release satu video mengenai stagflasi. Okay, punca dan juga penyelesaian. Kan, korang tengoklah InsyaAllah besok saya buat. Korang tengok. Bang, dulu sekolah mana? Saya sekolah dekat Sempang Renggam. Saya orang Sempang Renggam. Okay.
Dulu saya sekolah rendah dekat satu kawasan kampung kecil dinamakan Macap, dan kemudian saya sekolah dekat Sempang Renggam. Lepas tu saya masuk tingkatan 6. Okey, saya masuk tingkatan 6 dekat Renggam. Lepas saya masuk tingkatan 6, saya belajar dekat UM, okey, Universiti Melaya. Kenapa Thailand makanan murah bang? Sebab mungkin diorang tak scam banyak kot. Mungkin dekat sana makanan tak scam kot. Tak tahulah guys, makanan-makanan dekat sini orang cakap tu apa, kadang-kadang overpriced lah guys, kan. Oh, mahal je aku rasa. Tu tak tahulah guys. Ada orang kata murah, ada orang kata mahal. Orang Johor sama tempat MB ke? Oh, saya orang Johor, saya daripada Sempang Renggam. Sempang Renggam. Saya dibesarkan dekat situ lah. Dekat situ tempat saya membesar. Tapi masa saya kecil dulu, arwah ayah saya seorang askar. Jadi saya pun banyak kesana kemari, berpindah randah lah, duduk dekat kamp tentera masa saya kecil-kecil dulu. Kemudian bila ayah saya bersara, dekat situ saya dibesarkan dekat Sempang Renggam. Kita settle down lah dekat Sempang Renggam. Saya dulu masa kecil-kecil saya duduk dekat Negeri Sembilan, saya duduk dekat Johor Bahru, kira berpindah randah, duduk dekat kamp tentera. Lepas tu saya dekat Sempang Renggam tu saya dibesarkan dekat situ lah. Singapura pun murah, jangan convert RM. Thailand pertanian dia orang advance, boleh jadi tak tu betul. Betul, saya setuju. Korang tahu tak yang Jack Ma sekarang ni dekat Thailand belajar pasal apa guys? Dia belajar pasal pertanian. Serius guys Korang ada dengar berita tak yang Jack Ma sekarang ni, kita pun pelik kat mana Jack Ma ni sekarang berlaku. Tiba-tiba dia muncul dekat Thailand guys Dia belajar pasal pertanian. So ini menunjukkan bahawa dekat Thailand ni dia orang punya sektor pertanian advance tau. Sebab tu diorang boleh produce diorang boleh produce diorang punya makanan dan bekalan mentah untuk supply makanan dia dengan murah. Mungkin lah. Okay, Johor Bahru tu dekat Majidi Camp. Ya betul. Dekat Majidi Camp. Saya dulu pun pernah duduk dekat Majidi Camp lah. Yalah, masa saya kecil-kecil tu saya banyak berpindah randah. Kemudian ayah saya keluar daripada tentera. Saya duduk dekat Sempang Renggam lah. Saya dibesarkan dekat situ. Tadi ada pengumuman CPI kan tuan? Ada ke guys Saya mungkin termiss. Hari ni saya sibuk sikit. Berapa CPI guys? Good trade balance. Good trade balance ni maksudnya kita punya barang yang kita jual lebih banyak daripada barang yang kita beli lah. Bang, nak minta pandangan sikit. Agenda New World Order ada kena-mengena dengan World Economy lah. Agenda New World Order New World Order ni saya tak boleh nak komen sangat lah guys Dia adalah nantilah guys nanti saya komen lah pasal New World Order ni. Sekarang Majidi Camp dah hilang. Betul. Sekarang Majidi Camp dah tak ada dah. Dulu kan dekat tepi jalan ni kan. Sekarang dah tak ada dah. CPI US 6.5. Uish, banyak tinggi tu. Dia masih tinggi. Tapi saya ada baca satu artikel guys Dia kata US hanya akan stop meningkatkan diorang punya interest rate bila diorang punya CPI mencecah 2%. Jadi kita boleh jangkakan lah dalam seterusnya ni dia akan terus naikkan diorang punya Federal Reserve akan terus meningkatkan diorang punya inflation rate lah. Interest rate. Diorang akan meningkatkan diorang punya interest rate lah. Sampai diorang punya CPI ni normalize balik kepada 2%. CPI tu adalah Consumer Price Index. CPI ni adalah Consumer Price Index. Dia mengira tentang kadar inflasi. Sebab tu lah guys dia bila dikatakan indeks ni dia akan bermula dengan 100. 100 ni bermaksud dia akan mencari satu tahun yang mana pada masa tu kadar inflasi dia stable. Dia akan dijadikan satu tahun asas yang dipanggilkan basic year, yang mana indeks tu adalah 100. Kemudian daripada situ dia akan kiralah indeks tu. Dia naik jadi 101, 102, 104. Kalau 101 tu maksudnya inflation 1% lah. Tu indeks harga penguis, Consumer Price Index. Nak cakap bab tu panjang guys. Panjang tu indeks tu. Cuma Consumer Price Index ni dia mendapat satu kritikan lah, iaitu pengiraan dia. Ada orang cakap pengiraan CPI dekat Malaysia ni tak tepat. Sebab apa? Kita yang pertama sekali banyak
banyak the baskets of goods, iaitu barang-barang yang dimasukkan ke dalam pengiraan CPI itu adalah barang-barang kawalan, harga kerajaan, barang-barang keperluan. Jadi benda tu tak reflect lah, tak reflect inflation yang sebenar. Katanya itu adalah kritikan lah, kepada pengiraan CPI tu. Sebenarnya kita boleh tahu guys, the basket of, kita boleh secara random lah, kita boleh nampak lah the baskets of goods ni dalam pengiraan CPI tu macam mana. Kita boleh tengok je Department of Statistics nya. Positive sentiment in the market, China, COVID, Taiwan, please talk lower interest rate. Sekarang ni analisa saya dia akan naik 20 mata asas atau 50 mata asas kat interest rate. Mungkin ada orang cakap maksimum dia akan naik 50 basis point dekat unit Amerika Syarikat. Jadi selagi US punya inflation rate tidak turun ke tahap 2%, Federal Reserve akan terus berkeras untuk naikkan interest rate dia orang. Jadi kita kena agak lah guys. Sekarang korang kena tengok lah baik-baik. Dalam 20 hari bulan nanti kan ada satu announcement selepas 20 hari bulan. Selepas 20 hari bulan ni kita kena sama-sama tengok guys, iaitu apabila selepas 20 hari bulan ni, bulan 1 ni, korang sama-sama tengok korang sama-sama perhatikan selepas Bank Negara punya Monetary Policy Committee meeting, MPC meeting, sama ada kita punya OPR akan dinaikkan lagi ke tak. Tapi saya boleh cakap lah, OPR kita mungkin akan dinaikkan lah. Kemungkinan besar dia akan dinaikkan lagi 25 basis point guys. Nanti kita sama-sama tengok lah lepas 20 hari bulan. Lepas 20 hari bulan lah, lebih kurang macam tu lah guys. Jadi selagi US meningkatkan interest rate diorang, US naikkan interest rate diorang, ada ke barang kalian sebenarnya interest rate kita akan terus ditekan untuk naik guys. Tapi ramai pakar-pakar kata the maximum yang kita akan pergi adalah sebanyak 3.25% lah untuk tahun ni. Tapi tak apalah, kita tengok je macam mana. Kalau ikut pengiraan CPI, inflation kita lebih tinggi orang dah. CPI itulah yang dapat 4% inflation rate. CPI itulah yang menyebabkan kita jumpa inflation rate 4% tu. Jadi CPI itu adalah kiraan inflation rate lah. Confirm naik, confirm naik. Pada November inflation kita dekat taraf 4%, dekat 4%. Itu dikira tinggi lah guys. Kita punya inflation setakat November, setakat yang terbaru ni kata ada satu yang release baru, saya tak perasan tadi ke apa kan. Tapi setakat November yang saya nampak dia masih dekat level yang tinggi lah, 4%. Bang, adakah langkah penjimatan kerajaan boleh memberi kesan kepada ekonomi rakyat? Of course, setiap benda yang kerajaan buat akan memberi kesan kepada ekonomi rakyat. Setiap langkah kerajaan, tak kiralah dia naikkan OPR ke, ataupun dia kurangkan dia orang punya perbelanjaan ke, dia tambah perbelanjaan ke, of course akan memberikan kesan kepada rakyat. Kalau kerajaan penjimatan dasar-dasar kerajaan, apa kesan dia guys? Bila kerajaan kurang berbelanja, kerajaan kurang offer kontrak, kurang membuka kontrak, kurang melaksanakan pembangunan kan. Jadi yang company-company kat bawah ni pun tak dapat kontrak. Lagi satu, kerajaan mungkin tidak memperuntukkan banyak grant-grant untuk bisnes kan. Jadi itu adalah contoh-contoh penjimatan kerajaan lah. Of course benda-benda ni akan efek kita sebagai rakyat biasa kan. Kalau kerajaan naikkan dia punya perbelanjaan pun ada kesan juga. Tuan, OPR naik, adakah inflasi terkawal? Adakah benar atau salah kenyataan ni? Betul. Okay guys, secara basic economics OPR ni memang, you all tahu tak kenapa OPR dinaikkan dan diturunkan? Ni saya share malam ni guys. Kenapa OPR ni kita di secara asas dia, you all tahu tak kenapa OPR ni diubah-ubah? Kenapa guys? Of course kita tahulah disebabkan inflation lah kan. Tetapi apa di sebalik tu? You nak tahu tak apa benda? You nak tahu tak kenapa kita punya OPR ni diubah-ubah? Of course lah, kita boleh cakap kalau inflation naik, turun, OPR pun berubah. Tapi di sebalik itu apa, you tahu tak? Apa you tahu tak? OPR to control cash in market. Hampir tepat. You tahu tak kenapa OPR berubah-ubah? What is the real reason
What is the real reason of the central bank ubah OPR? What is the real reason, guys? OPR naik tak nak bagi rakyat berbelanja, orang berjundam. Okay, good answer juga. Tak tahu bang, sebab US export inflasi dia orang. Okay, good answer. Nak tarik pelabur kot. Okay, nak tahu tak kenapa OPR berubah? Saya nak bagi satu jawapan malam ni yang mungkin akan membuka mata you all. Nak tahu tak kenapa? Bang, ada kata-kata semangat untuk student sebab saya student financial economic SEM 1. Okey. Kata-kata semangat saya korang buatlah apa pun, korang aktiflah co-curriculum ke apa kan, tapi jangan lupakan pelajaran. Dan korang ingatlah bahawa dekat luar sana tu banyak orang-orang yang korang akan bersaing. Okey? Jadi kalau korang tak buat betul-betul, korang akan tenggelam. Kurangkan kadar inflasi. Nak setting balik price value. Oh, hampir tepat. Selamat malam sir. Selamat malam Mata Roland. Guys, saya nak cakap cerita dengan you all lah. You tahu tak perubahan dalam OPR ni kenapa? Apa di sebalik itu? Sebenarnya guys, kenapa OPR kita ataupun overnight policy rate ni adalah menjadi satu alat kepada central bank diubah-ubah? Korang nak tahu tak kenapa? Sebab dia nak menjaga value duit kita, guys. Itu sebenarnya di sebalik tu. Dia nak menjaga value duit kita, nilai mata wang kita. Dia adalah satu sistem untuk menjaga nilai mata wang kita supaya mata wang kita tidak apa ni orang cakap tu, tidak susut nilai ataupun tidak lari nilai ataupun orang hilang confident kepada mata wang kita. That is the real reason kenapa the central bank change OPR. Korang tahu kan yang mata wang kita ni, kita punya fiat money ni disokong oleh apa, guys? Adakah fiat money kita ni disokong oleh emas? Tak, guys. Kita punya duit kertas ni tidak disokong oleh emas, guys. Dia disokong oleh apa, guys? Dia disokong oleh keyakinan. Dia disokong oleh keyakinan. Maka kalaulah korang tengok duit kertas kita tu semakin value dia semakin hilang. Padahal dia cuma sekeping kertas je, guys. Tapi kita yakin benda tu ada value, guys. Kita confident benda tu ada value. Sebab tu kita pegang benda tu. Okay? Jadi kalaulah kata dia tidak buat sesuatu, kita punya duit tu tidak di backing oleh emas, dia di backing oleh confidence. Kalau bank negara tidak menjaga value ni, kita akan lost confidence kepada mata wang kita, guys. Saya bagi contoh macam ni, guys. Saya bagi contoh. Saya bagi contoh jawapan. Contohlah, katakanlah inflation meningkat. Inflation naik ni. Okey, dia naik. Bank negara nampak ni tau, guys. Dia orang perhatikan, dia orang nampak. Dia naik daripada 2%, dia naik pada 3%. Tak buat apa-apa. Tak, katalah bank negara tak ubah OPR tau. Okey, kemudian dia naik kepada 5%. Bank negara tak ubah OPR. Dia naik kepada 5%, dia naik 6%, dia naik 7%, bank negara tak ubah OPR. Korang nak tahu tak, kalau kata bank negara tak ubah OPR, apa akan berlaku? Hyperinflation, guys. Bila hyperinflation, korang duit ada nilai tak, guys? Duit tak ada nilai. Korang akan lost confident tak, guys, pada duit kita? Korang akan lost confident. Betul tak? Sebab duit tu tidak di backing oleh apa-apa kecuali keyakinan. Betul tak, guys? Dia tidak di backing oleh apa-apa pun kecuali keyakinan. Jika nilai dia continuously susut, korang ada tak keyakinan? Korang tak ada keyakinan, guys. Korang hilang tak keyakinan? Korang akan hilang keyakinan, guys. Betul tak, guys? Sebab itulah bila central bank nampak je inflation meningkat, dia orang tolak OPR tu ke atas. Supaya apa? Supaya duit dalam ekonomi itu akan diserap masuk ke dalam sistem conventional banking. Jadi korang tak boleh nak berbelanja banyak sangat. Okay? Dia akan diserap masuk ke dalam sistem conventional banking. Duit dalam ekonomi ni tak ada. Okay? Jadi kurang lah. Bukan tak ada, kurang. Jadi korang tak boleh nak berbelanja sangat. Jadi inflation tu akan dikawal. Nilai mata wang akan dikontrol. Korang still ada confident.
Korang tahu tak apa yang berlaku dekat Venezuela? Korang tahu tak apa yang berlaku dekat Venezuela? Semasa Venezuela menghala ke arah hyperinflation ni, diorang berada dalam hyperinflation ni, korang tahu tak apa yang berlaku? Dekat Venezuela, rakyat Venezuela tak nak pakai mata wang Venezuela, guys. Diorang pergi convert Venezuela ni kepada US dollar. Sampai tahap macam tu, guys. Diorang punya, kenapa guys? Kenapa benda ni berlaku? Sebab lost confidence. Faham tak? Sebab itulah dalam sistem mana-mana negara pun, central bank mempunyai peranan untuk restore confidence. Kalaulah bank negara ataupun mana-mana central bank di dunia ni gagal untuk restore confidence, dia akan jadi macam mana negara Venezuela. Because the people will no longer have confidence on our currency anymore. Okay, yes. Turki pun berlabur. Yes. Korang nak tahu tak Turki masalahnya apa? Okay, Turki dia tak nak naikkan OPR dia. Itu masalah. Tapi itulah, kita tak nak cakap lah negara orang kan. Okay, negara orang lah. But this is how the system in fiat currency works. Inilah sistem dalam fiat money works. Tadi saya ada buat satu video. Siapa tengok video saya dekat bawah? Siapa tengok video saya tadi siang? Saya ada cerita tentang fiat money. Korang tahu tak aku tunjukkan video tu pada siapa? Kan? Tapi saya bukan apalah guys. Bukan apa guys. Saya bukan apa. Kadang-kadang ada setengah orang dekat dalam apa ni? Dekat dalam ekonomi ni kan, dia anti kepada fiat money. Dia cakap fiat money ni penipu, fiat money ni salah, fiat money menipu. Okey lah, fine lah. Itu pandangan masing-masing. Saya tak cakap benda tu betul atau salah. Saya pun bukan saya cakap macam ni sebab saya ni penyokong kepada fiat money, tak. Tapi saya seorang realis guys. Realis ni bermaksud saya suka bercakap mengenai apa yang berlaku sekarang dan macam mana kita nak handle apa yang berlaku sekarang. Saya seorang realis. Bukan saya seorang yang penyokong kepada fiat, tak. Tapi korang yang terlalu anti kepada fiat money, korang pergi kat kedai beli beras dengan duit kertas ke tak? Ada orang cakap, oh fiat ni pasal tu penipuan. Tapi kau pergi kedai kau beli pakai duit kertas ke tak? Kau still pergi kedai pakai duit kertas, betul tak? Jadi that's how the system works. Kan guys bukan saya penyokong kepada sistem tu, tidak. Tapi that's how the system works. And the question is how we going to adapt. Okay. Saya bukan penyokong kepada sistem fiat, tetapi we have to accept this is the current system. Okay guys, this is the current system. Jadi korang yang anti kepada fiat money ni, korang pergi kedai beli beras pakai duit ke tak? Ke kau pakai daun? Kan? Kau pakai duit juga kan? Jadi kau nak benci sangat benda ni pun kau gunakan, betul tak? Jadi we have to adapt lah. Video ni akan di-upload di YouTube tak bang? Ya, InsyaAllah akan di-upload. Semua video-video saya akan di-upload guys. Lainlah korang beli saya. Ya, kalau lainlah korang pergi sistem butter. Jadi kita janganlah hipokrit guys. Okay, kita janganlah hipokrit. Jangka pendek kita simpan duit kan, tabungan jangka panjang khemah. Ya betul, tak salah kita simpan emas. Saya dah cakap berkali-kali guys emas adalah satu komoditi yang bagus untuk restore value. Dia kita boleh kata dia kalis inflasi. Okay. Siapa berdebat ni tak tahu cerita, nanti tuan kaji cerita. Betul, saya faham, saya setuju. Amin Zaid cakap faham sistem baru kita bila adapt. When the system change, we change lah. Betul lah. When the system change, we change lah. Okey, kata contohnya pada masa depan kita pakai dinar emas contoh. Pada masa tu kita cerita lah pasal dinar emas. We adapt lah kan pada masa tu kan. Tapi kau janganlah anti sangat apa yang berlaku sekarang ni. Janganlah kau anti sangat macam lah. Tapi pada masa sama kau pun gunakan sistem tu juga. Kan, janganlah anti sangat. Saya bukannya penyokong tu, tapi saya tak anti je sebab saya seorang yang praktikal, yang realis. Kita discuss benda yang berlaku lah sekarang ni.
Yang belum berlaku tu tak apalah, nanti kita ceritalah bila benda tu dah berlaku. Try komen sikit pasal capital outflow. Banyak duit out pergi SGFD rate sana better now. Yes, betul. Guys, capital outflow. Kenapa capital outflow berlaku? Okay, capital outflow ni maksudnya duit yang investor invest dekat sesebuah negara tu. Okay, katalah investor dia ni seorang jutawan ataupun dia seorang investment company lah. Okay, dia boleh pindahkan tau guys, dia boleh pindahkan duit dia daripada negara A pergi kepada negara B, pergi kepada negara C. Okey guys, A, B dan C. Okey, itu adalah investor punya nature lah. Jadi dia akan letak duit dia dekat mana-mana negara yang memberikan pulangan paling tinggi. Jadi contohnya lah kan, kalau dekat Malaysia ni, kalau dekat Malaysia investor tu kata, oh aku simpan duit dekat Malaysia, aku letak duit aku dekat Malaysia ni, aku dapat pulangan tinggi. Jadi dia letaklah dekat Malaysia. Akan tetapi, jika ada negara-negara lain yang bila dia letak duit dekat Malaysia tu, itu adalah capital guys, itu adalah capital ataupun modal. Dalam ekonomi kita panggil itu sebagai capital. Jika dia nampak ada comparison, perbandingan, ada negara-negara lain offer better rates, apa dia buat? Dia akan keluarkan lah duit dia. Dia pergi masukkan lah dekat negara-negara yang dekat luar yang offer better rates. Contohnya kalau dekat Singapura, dekat FD dia lagi banyak, lagi rates lagi dia keluarkan lah duit dia daripada Malaysia, masukkan dekat Singapura. Macam tu juga contohnya dekat US. Apabila US meningkatkan dia punya interest rate, secara comparisonnya, jadi dia kata, buat apa aku invest dekat Malaysia, baik aku keluarkan duit aku dekat Malaysia, masukkan dekat US. Itu berlaku, bila keadaan ni berlaku, dia keluarkan dia punya duit daripada Malaysia, masukkan dekat US. Itu dinamakan sebagai capital outflow. Okay, capital outflow. Bang, OPR Jepun dulu negatif, kita kira macam mana? Buat loan bank diskaun ke? Ya. Orang politik Malaysia dekat bank dia, dekat Japan guys, dia adalah negative interest rate. Negative interest rate guys, dia punya interest rate dia negatif. Dan dia punya, sebab itulah kita pernah keluarkan samurai bond. Kita pernah keluarkan bond samurai. Korang ingat tak? Peminat bond samurai siapa? Peminat bond samurai adalah Tun Mahathir. Okay? Bond samurai ni adalah bond. Sekejap guys, saya minum sekejap Bond samurai ni adalah bond yang dikeluarkan oleh kerajaan, tetapi bond tu dikeluarkan dekat Jepun. Okay? Dia dikeluarkan dekat Jepun untuk investor dekat Jepun. Okey. Kenapa? Sebab apa kita pilih Jepun pada masa tu? Sebab interest rate dekat Jepun ni rendah. Jadi kos meminjam rendah. Macam mana nak boleh kekal 10%? Macam mana dapat keuntungan? Memang dia nak buat 10%, dia nak buat 0%. Suka hati dia lah. Boleh, kenapa tak boleh? Itu namanya zero interest rate policy. Sebab dia tak boleh naikkan dia punya interest rate guys. Dekat Jepun dia tak boleh naikkan interest rate dia sebab Jepun mengalami economic stagnancy. Jepun punya ekonomi dia tak berkembang. Dalam keadaan ekonomi tak berkembang, interest rate tak boleh naik. Guys, kalau kita tengok kita punya pertumbuhan ekonomi, contohnya kita tengok kita punya GDP tu tak naik. Tak naik, dia stagnan. Dia macam gitu je guys. Interest rate tak boleh naik guys. Kalau interest rate naik semasa pertumbuhan ekonomi stagnan, ekonomi boleh drop, ekonomi boleh jatuh. Sebab apa? Pelaburan akan jatuh. Okey. Salam bang, apa tujuan tambatan mata wang? Apa manfaat pada Malaysia dulu? Perlu tak RM ditambah lagi? Okey guys, saya nak cerita sikit pasal tambatan mata wang ataupun fixed exchange rate regime. Okey. Ini salah satu kepakaran saya lah. Okey guys, tambatan mata wang ni, okey, kita buat semasa krisis ekonomi 1997-98. Okay? Yang mana bila kita menambat mata wang ni bermaksud ringgit diikat pada satu kadar tertentu dengan US dollar. Okay? Jadi ringgit tak berubah lah. Okay. Kenapa kita tambat mata wang kita pada masa tu? Sebab mata wang kita berhadapan dengan serangan spekulasi yang sangat kuat, yang konsisten. Okay? Jadi kita terpaksa menambat mata wang kita. Tapi menambat mata wang ni, kadang-kadang orang cakap zaman sekarang ni, kita punya ringgit jatuh ni, kita tambat. Guys, tak semudah itu guys untuk menambat mata wang.
Sebab apabila kerajaan melaksanakan intervention ataupun tambatan, okey, ia memerlukan kos. Dia bukan percuma guys. Bukan kita tambat pakai air liur guys. Tak. Kita tak tambat mata wang dengan air liur guys Kita tambat mata wang dengan kos. Ada kos yang bank negara kena tanggung. Apa kos tu? Iaitu bank negara terpaksa membeli lebihan ringgit, okey, dekat pasaran dengan menggunakan reserve dia. Okey, jadi pada masa tu berlaku serangan spekulator mata wang. Bank negara kalau dia menambat ringgit dengan hanya menggunakan reserve saja, lama-lama reserve tu boleh habis. Okey, dan bila habis, mata wang ringgit akan crash lagi teruk. Macam mana yang berlaku pada Thai baht pada tahun 1997. Okey, jadi bank negara menambat mata wang campur sekali dengan capital control. Dia campur dengan capital control. Supaya apa? Capital control ni dia tak boleh berlaku capital outflow. Ni ingat tak tadi kita cerita pasal capital outflow. Capital tu kena tahan guys. Contohnya korang simpan dekat bank, contohlah analogi korang simpan dekat bank A, tiba-tiba bank A kata kau tak boleh keluarkan duit. Itu contoh analogi macam mana capital control tu. Okay, so investor ni tiba-tiba dia stuck, dia tak boleh keluarkan duit guys. Jadi wang tu tak boleh mengalir keluar Malaysia. Bila wang tu tidak mengalir keluar Malaysia, tidak ada conversion dari segi exchange rate. Okay, jadi tambatan ringgit tu boleh dipertahankan. Ada orang cakap sekarang, jom kita tambat ringgit. Guys, tidak semudah itu guys Sebab apa? Tambatan ringgit ni dia memakan kos dan juga bergantung kepada ekonomi. Ada juga orang cakap, macam mana kalau kita buat capital control lagi? Guys, capital control tidak akan dilaksanakan lagi guys Kawalan modal tidak akan dilaksanakan lagi. Okay, kalau kita laksanakan kawalan modal pada masa sekarang ni lah, bila masa ekonomi kita berhadapan dengan masalah ni semua, akan jadi lebih teruk guys. Jadi korang jangan cakap lah pasal capital control yang pernah kita buat semasa tahun 1998 dulu, kita akan laksanakan balik. Tak ada guys Capital control is history. Sekarang dah tak boleh tambat mata wang. Kita boleh tambat mata wang. Mata wang kita boleh tambat, tapi kita tak akan buat lagi. Saya tak rasa kita buat lagi lah. Akan tetapi, betul tu tuan. Akan tetapi guys, kalau korang sudi bolehlah support baju saya guys Baju saya ada dekat shop tu, dekat bakul tu. Siapa yang belum dapatkan, boleh dah dapatkan baju saya tu guys Dan juga saya ada tulis buku, iaitu buku Membina Team. Membina Team tu dalam untuk bisnes lah. Okay, itu adalah kisah saya masa saya mula-mula membina bisnes masa 6-7 tahun lepas. Selepas saya keluar daripada makan gaji lah. Saya dah tak makan gaji sekarang ni. Saya tak kerja dengan orang, saya kerja sendiri. Jadi itulah pengalaman pertama saya buat bisnes. Jadi saya bukukan dalam buku merah tu, dekat shop tu. Jadi korang sudi boleh lah, korang yang suka membaca kan, korang boleh lah tengok guys Tengok-tengok, boleh support lah kalau berminat. Sama-sama. Tak apa, kita ada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dia pernah menjadi Menteri Kewangan terbaik di ASEAN. Okey, insyaAllah. Okey, insyaAllah Datuk Seri Anwar dapat membantu kita. Okay, dia adalah seorang. Esok saya pakai baju akan tetapi pergi kerja bang. Alamak, cantik. Dia hari pemanis. Okey, cantik. Buat CSM tuan, saya masuk ke tuan explain pasal ekonomi. Dulu SPM ekonomi asas dapat B+. Oh, bagus tu. Kira bagus lah, B+. OPR rate dikontrol oleh bank negara atau 1MOF? OPR dikontrol oleh bank negara, bukan OPR. Rich Dad Poor Dad, buku Robert T. Kiyosaki. Menteri Kewangan maknanya dia matematik A+. Agak-agak berapa kenaikan OPR tahun ni? Maksimum rasanya dia boleh pergi sampai 3.25%. Maksimum. Okay, maksimum. Rasa-rasa lah. Jika, terima kasih siapa yang bagi saya spek tu. Terima kasih banyak. Jadi dia akan pergi, dijangkakan lah dia boleh pergi sampai maksimum 3.25% jika tidak berlaku kenaikan dalam inflasi. Okay. Syafiq panjang
send auto. Terima kasih Syafiq bagi saya sunglass. Tuan, buku apa yang terbaik untuk baca ya tentang ekonomi? Okey, guys, saya sebenarnya banyak juga membaca buku sebenarnya, tapi ada satu buku yang saya sangat attach, guys. Buku ni dinamakan A New Deal for Asia. Buku hasil tulisan Dr. Mahathir. Saya bukan peminat Dr. Mahathir, guys. Nanti orang cakap saya pentak sup Mahathir. Itulah sekarang susah korang ni. Aku cakap aku baca buku Anwar, kau cakap aku ni pentak sup Anwar. Aku cakap aku baca buku Mahathir, korang cakap aku pentak sup Mahathir. Tak, guys. Bagi saya ada satu buku yang saya sangat suka lah, guys. Daripada dia punya cara penulisan. Buku dia tak tebal, buku dia nipis je. Saya tak simpan dekat sini. Buku dia A New Deal for Asia. Korang pergilah baca buku tu. Buku tu adalah buku yang saya minat. Saya tak tahu kenapa, tapi saya minat buku tu. Tun M cara fikir hebat. Ya, betul. Tun M seorang penulis yang bagus, guys. Dia adalah seorang writer yang sangat hebat. Korang bacalah buku dia. Saya baca buku-buku Tun Mahathir, saya tak pernah tidur, guys. Saya kalau baca buku Tun Mahathir, saya akan baca sampai habis. Saya akan baca. Dia adalah seorang pemikir. Dia adalah kita ketepikan pandangan politik kita, kan, guys. Tapi dari segi konteks menulis buku, dia adalah seorang writer yang hebat. Dan bila kita baca buku dia, kita tak boring. Okay? Dia seorang penulis yang bagus. Korang pergi carilah buku tu, A New Deal for Asia. Buku tu buku lama lah, tapi dia buku yang bagus lah pada saya lah. Okay? Okay, guys. Ada apa-apa soalan lagi sebelum saya end live saya ni? Okay. Dah pukul 11.30. 11.28, lagi 2 minit je. Okay. Aina Ahmad, ya, setuju buku Tun M. Tun M seorang penulis yang bagi bijak tapi jahat sikit je. Idola konten pasal ekonomi ni, saya grade ekonomi. Oh, okay, alright. Waalaikumsalam. Terima kasih minat konten-konten saya. Alright. BRICS ada efek positif pada ASEAN? InsyaAllah ada. Kita pun ada wakil-wakil Asia apa dekat BRICS tu, tapi wakil ASEAN belum. Explain pasal gold standard. Gold standard dah lama lupus, guys. Pada tahun 1971 kalau tak salah saya, gold standard yang dinamakan sebagai Bretton Woods System. Bretton Woods System yang kemudian dilupuskan oleh Presiden Richard Nixon di Amerika Syarikat lah. Pada masa itu dia menambat nilai mata wang US dollar dengan gold. Itu dinamakan gold standard. Kemudian disebabkan ia tidak sustainable, jadi gold standard tu telah dilupuskan oleh Presiden Richard Nixon pada masa tu. Jadi sekarang ni saya rasa semua mata wang currency tak ditambat oleh gold lah. Sebab gold ni dia ada satu nilai yang scarcity. Maksudnya dia tak boleh nak dinaikkan dia punya dia punya jumlah supply sama dengan jumlah penawaran wang. Jadi disebabkan nilai scarcity value, disebabkan sifat scarcity tu, gold standard terpaksa dilupuskan. Okay. Malaysia ada gold reserve tak? Kalau tak ada, kenapa? Malaysia ada gold reserve, tapi tak sebanyak negara-negara yang lain lah. Okay. Kita ada menyimpan physical gold. Okay. Mike Maloney, the biggest scam in the history of mankind. Ada, saya tengok. Okay, guys, terima kasih banyak-banyak support saya punya live pada malam ni. InsyaAllah besok mungkin kita boleh live lagi, dan kita boleh sembang-sembang pasal ekonomi, guys. Terima kasih banyak-banyak, guys. Nanti kita sembang-sembang lagi, guys. Okay. Jadi saya terpaksa end live saya setakat ni je lah, guys. Nanti besok insyaAllah kalau tak ada apa-apa, saya akan live lagi. Terima kasih siapa yang bagi gift, dan juga siapa yang membeli produk-produk saya tu yang saya letak dekat shop. Terima kasih banyak-banyak kerana support. Alright, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti besok insyaAllah kita sembang lagi. Okay, bye guys. Terima kasih.